Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Cikgu harap kamu berada dalam keadaan sihat dan bersedia untuk kita sama-sama belajar pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita, cikgu akan menerangkan standard kandungan, standard pembelajaran dan objektif pembelajaran yang telah cikgu tetapkan. Baiklah, standard kandungan kita ialah 4.2 menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastra. Standard pembelajaran 4.2.1 melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri pantun, pembayang dan maksud, lima akhir dan jeda dan format penulisan. Baiklah, objektif pembelajaran yang telah cikgu tetapkan ialah pada akhir pembelajaran murid dapat menulis 3 rangkap pantun dengan format penulisan yang betul. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita, cikgu mahu murid-murid membuka buku teks Bahasa Melayu jilid 1 halaman 52. Baiklah, cikgu akan menerangkan berkaitan dengan pantun yang bertajuk Jagalah Kesihatan Diri. Okey, daripada sini kita dapat lihat pantun Jagalah Kesihatan Diri mempunyai 4 rangkap. Jadi, cikgu akan menerangkan format-format penulisan pantun berdasarkan rangkap bagi pantun Jagalah Kesihatan Diri. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan lihat kepada format yang pertama. Kita lihat untuk rangkap yang pertama. Dari kukuk pergi ke banting, bawa ragi di dalam raga. Tidur cukup sangatlah penting, bangun pagi lebih bertenaga. Baiklah murid-murid, format yang pertama ialah setiap permulaan ayat bagi baris dalam setiap pantun ataupun rangkap mesti dimulakan dengan huruf besar. Okey, jadi kita tengok kat sini. Dari, D-nya huruf besar. Bawa, B-nya huruf besar. Dan tidur, T-nya besar. Dan bangun, huruf B-nya juga besar. Jadi kita mesti ingat bahawa untuk format yang pertama, setiap permulaan ayat bagi pantun mesti dimulakan dengan huruf besar. Format yang kedua ialah setiap pantun dia akan mempunyai rangkap. Dan di setiap rangkap akan mempunyai baris. Sekarang kita akan lihat untuk baris yang pertama ialah daun palas dianyam jemari. Itu ialah baris pertama. Baris yang kedua, rendang dimasak berkuah santan. Itu ialah baris kedua. Manakala baris yang ketiga ialah 6 gelas air sehari, merupakan baris yang ketiga. Dan yang terakhir, baris yang keempat, minumlah banyak demi kesihatan. Itu ialah baris yang keempat. Seterusnya kita akan lihat kepada format yang ketiga. Okey, kita lihat kepada baris pertama. Terbang ligat si anak kumbang, terpikat warna putih melati. Baiklah, di sini murid-murid dapat lihat kedudukan pada baris pertama dan baris kedua. Okey, untuk baris pertama dia berada di tepi di tepi, manakala baris kedua dia macam ada perenggan dan masuk ke dalam sikit. Okey, nampak tak kedudukan dia?
antara baris pertama dan baris kedua. Baris pertama dia berada di tepi. Bila kita menulis baris kedua, pastikan dia masuk ke dalam ataupun berperenggan. Makanan berkhasiat lagi seimbang, itu ialah baris ketiga. Okey, baris ketiga dia kembali ke tepi. Okey, kembali ke tepi ke sebelah kiri ya. Tubuh sempurna cegah obesiti. Okey, jadi kita tengok pula baris keempat dia masuk balik ke dalam. Okey, di sini kita simpulkan bahawa bagi baris pertama dan baris ketiga, iaitu baris yang bernombor ganjil, dia berada di tepi sebelah kiri ya. Di tepi sebelah kiri. Manakala baris kedua dan baris keempat, iaitu baris yang bernombor genap, dia masuk ke dalam sedikit. Okey. Seterusnya cikgu akan menerangkan tentang format yang keempat. Okey, bagi format yang keempat, kita tengok baris yang pertama. Enak rambutan semanis gula. Okey, jadi kita tengok kat ujung dia, untuk baris pertama dia ada tanda koma. Okey, tanda koma di belakang dia, di ujungnya ya. Berbuah lebat di batu pahat. Okey, untuk baris yang kedua, di akhirnya kita ada tanda koma bertitik. Okey, yang warna merah ni ialah koma bertitik. Itu untuk baris kedua. Dapatkan rawatan secara berkala. Dia ialah baris ketiga, dan baris ketiga diakhiri dengan tanda koma, sama seperti baris yang pertama. Hidup hebat, terjamin sihat. Jadi untuk baris yang keempat, tanda akhirnya ialah titik. Okey, jadi di sini cikgu rumuskan bahawa untuk baris pertama dan baris ketiga, baris pertama, baris ketiga. Okey, kita tengok baris pertama dia ialah pembayang. Baris pertama, kedua ni ialah pembayang. Okey, tengok baris pertama pembayang dia ada koma. Okey, baris kedua dia ada tanda titik, tanda koma bertitik. Baris yang ketiga dia ada tanda koma. Baris yang keempat dia ada tanda titik. Okay, jadi ingat mudah je, koma, koma bertitik, koma titik. Okey, cikgu ulang sekali lagi, tanda koma, koma bertitik, koma titik. Baiklah, untuk rumusan bagi format penulisan pantun ialah pertama, format yang pertama ialah huruf besar untuk permulaan ayat pada setiap baris. Maksudnya, untuk memulakan menulis pantun mesti dimulakan dengan menggunakan huruf besar. Tak boleh mula dengan huruf kecil, mesti mula dengan huruf besar. Okay, yang kedua, setiap rangkap pantun mempunyai baris, iaitu baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan baris keempat. Okay, untuk format yang ketiga, tiada jarak bagi baris yang ganjil dan bagi baris yang genap akan mempunyai jarak. Maksudnya baris 1, baris 3 dia rapat ke tepi sebelah kiri. Untuk baris yang kedua dan baris keempat dia ada jarak, maksudnya dia masuk ke dalam sikit, yang menunjukkan perbezaan baris pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dia ada jarak sikit ya. Dan untuk format yang keempat, tanda baca bagi setiap baris. Untuk baris yang pertama, tanda baca yang berada di akhir baris itu ialah koma. Untuk baris yang kedua, tanda baca yang berada di akhir baris ialah tanda koma bertitik. Untuk baris yang ketiga, di pengakhiran baris ada tanda koma. Dan baris keempat, di pengakhiran baris mempunyai tanda titik. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat faham berkaitan dengan format
penulisan pantun. Okey, baiklah. Untuk latihan kita pada hari ini ialah cikgu mahu murid-murid membuka buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1 halaman 62. Untuk aktiviti yang pertama, cikgu nak kamu baca dan kenal pasti kesalahan format penulisan pantun pada setiap rangkap. Okey, kamu tengok dulu apa yang salah pada rangkap tu. Okey, kemudian tulis semula rangkap pantun dengan format penulisan yang betul. Okey, kamu tengok apa yang salah pada setiap rangkap tu. So, kamu betulkan berdasarkan kepada penerangan yang cikgu berikan sebentar tadi. Okey, setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi setelah kamu selesai menjawab latihan di muka surat 62, cikgu minta untuk kamu ambil gambar dan hantar ke Telegram cikgu untuk semakan. Sekian, terima kasih.